Mazda CX-8 ni kali ni kita bawa dia merata satu Malaysia. Kita clock 1,200 sampai 1,300 km lah dengan kereta ni sepanjang hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan Isnin. Dan kita bawa dia pergi ke Kuala Terengganu, di mana kita memang isikan kereta ni sampai maksimum lah, pasal bawa 5 orang anak-anak dan barang-barangan mereka lah, barang-barang biasalah budak-budak ni nak berjalan kan. Yang ini nak kena bawa dengan kasut lah, dengan dia punya bodyboard lah, tak apalah dia nak pergi Terengganu tu kan, macam-macam yang dia bawa barang. So kereta penuh maksimum sangat. Okey, sebelum kita mulakan cerita tentang Mazda CX-8 ni, semula saya nak kena ceritakan bahawa mula-mula kereta ni dilancarkan, saya rasa pelik sikit kenapa ada CX-8 ni, pasal sudah ada Mazda CX-9 kan yang mempunyai 7 tempat duduk juga. Dan CX-8 ni nampak macam seolah-olah stopgap measure lah, which is true in a sense, because kereta ni berdasarkan CX-5. Kalau kita tengok dia punya lebar dia sama, ketinggian itu lebih sikit daripada CX-5 pasal dia nak panjangkan kereta, jadi dia tambah sikit roof rack, otherwise kereta tu nampak penyek dan tak cantik lah. So dia punya wheelbase pula sama macam the CX-9. Dia menunjukkan ruang kabin dalam sebenarnya lebih kurang sama je dengan CX-9 tu. Cuma kita tengok dia punya ketinggian dia tu 1747, yang CX-8 ni 1737. Jadi dia rendah sikit, jadi ruang headroom dalam kabin akan lebih pada yang CX-9. Of course CX-9 tu memang kereta yang lebih premium lah, platform yang lebih premium dan punya teknologi yang lebih banyak, dan juga of course keretanya CBU. Jadi kita tengok dari segi harga pun yang CX-9 tu mula pada 300,000, jadi jarak perbezaan harga yang sangat banyak lah antara CX-8 dan CX-9. Dan untuk CX-5 tu pula memang tidak akan menjadi pilihan kepada mereka-mereka yang mencari kereta yang punya 7 tempat duduk, dan because mereka terbesarkan kereta, jadi tak ada kompromi dari segi ruang. Itu yang baiknya. Pada saya kan, Mazda CX-8 ni antara salah satu dari bentuk SUV yang paling elegan lah. Of course the CX-5 tu mungkin orang kata nampak sedikit lebih sporty, tapi tambahan panjang untuk menghasilkan sebuah SUV 7 tempat duduk ini menjadi kelihatan lebih elegan lagi. Jadi secara keseluruhan, kalau kita tengok reka bentuk luar Mazda ni memang dah koheren sekarang, dia punya reka bentuk dia. Dan sukar kita nak cari satu sudut yang kita katakan kereta ni kelihatan janggal lah. Secara dia dah matang, dia punya pemahaman gaya reka bentuk Mazda ni dia dah matang. Jadi kita tengok apa sudut pun semuanya dah memang selesa. Tidak ada garisan-garisan atau lenggok-lenggok yang nampak macam tak friendly dengan the next one. Dari segi dia punya, tengok dia punya wheel arch, dia punya blend dengan side of the body tu sebenarnya complicated dan complex, very refined way of doing it, tapi dia tak ada yang janggal. Bahagian belakang dia juga banyak permukaan yang kompleks yang menjadikan it's a rich design lah, macam-macam benda yang kita suka boleh tengok. Dan secara keseluruhan it's difficult to find another Japanese brand yang ada such a coherent design language. So Mazda sekarang memang it's bagus lah. Dan kita tengok kabin ni pun sama sebenarnya, dah koheren dah. But of course saya ni memang ada sikit isu lah dengan kabin Mazda ni. Nah, saya tahu awak pernah dengar saya cakap sebelum ni lah kan, saya start suka interior Mazda. Dan yang ni pun sama lah, pasal semua warna gelap. It's a little bit depressing for me, pasal saya suka kalau ada macam colour sikit, terang sikit lah. So yang ini pada saya kalau boleh ditukar warna, okay. But then again, Malaysian buyer suka interior warna gelap macam ni, nampak sporty, and it is very masculine looking interior, and memang very clean, very neat. Tak ada benda yang out of place rasanya, semuanya rasa terletak duduk elok saja. Cuma it's a bit dark for my taste, but that's just my taste lah. Dan juga ia juga banyak piano black, dan piano black ni tak tahu suka dekat abu, jadi saya tak berkenan saya kat situ lah. But lain otherwise, the material yang digunakan semuanya cantik. Macam kat pintu ni, door capping ni lembut, sini fabric lembut sampai kat bawah ni baru ada plastik keras. Dan yang kat bawah ni pula tempat letak barang ni, boleh masuk botol air besar 1.5 liter, which is always win for me lah bila boleh masuk botol air besar tu. Pasal senang lah bila kita travel jauh, saya suka memang kena banyak minum air lah. Pasal tidak dehydrated, dia jadi cepat mengantuk, cepat letih. So banyak kena minum air. So large bottle punya container memang sangat penting untuk saya lah, terutamanya untuk perjalanan jauh. Dan lebih daripada itu, saya rasa pemikiran tentang mereka bentuk kabin ni memang secara menyeluruh lah.
Pasal kita tengok kereta ni walaupun kita mungkin kata bukan fully premium, but mid premium, dia datang dengan 3 zone climate control. Dan di bahagian kedua, barisan kedua ni kita diberi pilihan macam sekarang ni yang versi ni datang dengan kursi berasingan, individual chairs. Jadi kita boleh memilih nak spek kereta ni macam mana. Boleh ambil bench seat ataupun individual chairs. Dan kanak-kanak, budak-budak duduk kat belakang pun tak komplain sangat. Kalau awak tengok kursi barisan kedua ni, dia memang kalau saya pilihan saya lah, saya tak ambil captain's chair lah. Saya ambil yang semuanya bench seat lah sampai ke belakang. Tapi captain's chair ni dia memang satu package yang paling sesuai saya rasa untuk family yang mempunyai anak 2 orang. Di mana barisan ketiga tu jarang sangat-sangat dipakai, dan ini memang kereta untuk keselesaan. Jadi it's a very spacious car. Kalau you tolak balik ke belakang habis kursi second row tu, saya pun duduk memang boleh berlunjur, sangat-sangat selesa. So as a 4-seater or as a 2-row car, fantastic. That's why macam Mazda Honda CR-V pun dia offerkan as a 5-seater, pasal dia kata third row orang tak pakai. Jadi apa yang jadinya bila tak ada barisan ketiga tu, dia boleh tolak kursi tu ke belakang, ruang banyak sangat bahagian barisan kedua, dan kereta terasa sangat-sangat lapang. Jadi bila saya duduk kat belakang sekali barisan ketiga dengan kursi barisan kedua ditolak habis, memang agak sempit sikit lah. That's reality lah. I'm 180 cm tall. Tapi kalau kita tolak sikit kursi barisan kedua tu ke depan, dan di mana saya pun masih lagi selesa, saya boleh duduk di belakang saya, dan saya boleh duduk kiranya 3 baris, 1, 2 dan 3, 3 saya boleh duduk serentak dan tidak merasa tak selesa ataupun rasa sempit dalam 3 barisan. Of course, untuk long distance travel preferably hanya 2 barisan lah. Tapi biasalah kalau kadang-kadang kita terpaksa, 3 rows is very possible. Tapi bila dah pakai sampai ke 3 barisan, ruang tempat barang sangat terhad lah. Macam kita balik pergi ke Terengganu tu, ruang simpanan barang agak terhad, jadi kena kreatif sikit. Tak boleh bawa beg besar-besar dan tak boleh bawa beg keras-keras. Kena bawa soft bags yang kecil-kecil supaya lebih mudah kita nak aturkan ruang tu. Kalau kita pakai satu beg besar, dia tak ada flexibility untuk kita mengatur dia. Jadi untuk travel, kalau kita naik kereta ni penuh, means 6 orang. Jadi 6 orang tu lebih baik bagi seorang satu beg yang kecil untuk weekend, rather than you combine bag. Sebab bila combine bag, satu bag besar untuk 2 orang ke, dan lebih sukar untuk mengatur boot tu. So di situlah dia punya tip lah untuk travel. And saya juga suka dekat belakang tu, tempat barang dia ada bawah pada lantai tu ada ruang sikit untuk simpan barang yang tertutup dan tersorok, di mana kita boleh letak mungkin barang-barang yang tak boleh kena panas, ataupun barang-barang yang berharga yang kita tak nak orang tengok kan. And the third row tu dari segi untuk menurunkannya, menjadikan tempat kargo juga senang. Ada satu strap kita boleh tarik, dan seat, the headrest akan fold down dan seat akan turun, dan ianya flat. So it's a flat cargo space, dan dia tak ada loading lip. So bila tak ada loading lip, senang kita nak angkat turun barang. Satu perkara yang mungkin menjadi isu ialah kursi penumpang depan manual sepenuhnya. Jadi setengah orang akan jadi isu benda itulah. Pada saya tak ada hal, pasal penumpang depan dia orang jarang pun nak kena ubah-ubah seat ke apa. Yang penting driver tu kena selesa lah. Dan satu lagi ciri yang saya suka, dia ada USB ataupun ada 12 volt punya power outlet kat tepi ni. Jadi senang kita nak pasang charger untuk penumpang sebelah depan lah. Okey, sekarang pemanduan pula. Pemanduan Mazda ni orang tak beli sangat pasal practicality, orang beli pasal pemanduan dan pasal reka bentuk lah. Jadi kita tengok engine yang datang dengan kereta ni ialah engine 2.5 liter lah. It's a 4-cylinder 16 valve engine, 248cc, dan menghasilkan 192 kursi kuda. Banyak juga 192 kursi kuda. It's quite a healthy number. Manakala torque yang dihasilkan pula ialah 258 Newton. 258 Newton ni tak begitu banyak lah sebenarnya. Tapi ianya digabungkan dengan sebuah kotak gear Skyactiv Drive 6 kelajuan automatic dengan the manual shift mode. So this is a proper 6-speed auto, bukannya CVT. Dan yang bagusnya gearbox ni, dia punya gear change ni memang cantik, agak laju. Dan yang terbaik sekali ialah kerana engine tu sendiri dia doesn't mind to be revved. Dan saya dapati bahawa kuasa yang dihasilkan oleh enjin ni dan juga dia punya kotak gear ni, padanan dia tu cukup bagus lah. Kerana realitinya ini adalah sebuah SUV keluarga, dia bukan sebuah SUV yang betul-betul sporty lah. Tetapi apa yang kita dapati ialah kuasa yang dihasilkan tu mencukupi untuk setiap masa. Dan apabila kita di atas lebuh raya, saya suka guna cruise control lah. Jadi sepanjang perjalanan kita memang letak dekat cruise control 120.
di mana dia dibenarkan, ataupun 100 di mana kad laju tu rendah sikit. Dan kita dapati kereta ni dia memulangkan agak bagus juga dia punya fuel economy. So the whole tank yang mula-mula tu kita dapat 680. For a big SUV, I think it's a decent number lah. Pasal tangki penuh dia baru dalam 120 lebih sikit lah. Dia 60 liter tank. And saya dapat tu penuh. So it's okay. A 60 liter tank dapat 600 sampai 700 km lah. So that's okay lah. It's not spectacular, but untuk sebuah SUV keluarga yang besar, then I think it's a pretty decent number. But here is the problem. Kalau awak ada hanya satu pilihan saja, awak tak boleh ada 2-3 kereta, dan inilah salah satu-satunya kereta yang awak boleh ada, mungkin the fuel economy number is not so great lah. Tapi kalau kata awak ada 2 kereta kan, satu kereta kecil untuk panduan harian, dan kereta ni hanya untuk hujung minggu ataupun hanya untuk bila perjalanan jauh, dan is satu pilihan yang sangat bagus, kerana ianya bukan saja lapang tetapi pemanduannya untuk jarak jauh cukup bagus. Saya boleh recommend sangat sebab dia Mazda punya typical suspension ataupun chassis setting dia memang compliant tau, dia lembut. Jadi bila kita langgar bump ke apa ke, dia jarang crash. So bila kita naik atas lebuh raya Pantai Timur yang kadang-kadang permukaan dia tak begitu cantik, kereta tetap steady je. Dia tak ada ruang kawasan ataupun kawasan jalan teruk di mana dia rasa arah shorts ke, tak. Dia memang steady all the time. Especially since kita stay within the speed limit lah. Jadi soalan yang seterusnya ialah sama ada perlukah sebagai seorang yang nak membeli SUV memikirkan option all-wheel drive. Jadi kali ni kita memandu atas lebuh raya, dan atas lebuh raya the two-wheel drive ni tak ada tekanan kesan sangat. Tapi bila hujan tu datang, sistem pacuan all-wheel drive ni akan memberi kesan yang agak besar juga kepada pemanduan sebuah kereta tu, dan terutamanya bila di laluan yang kona-kona. Jadi kali ni kita menguji benda ni setakat off-road dia kan, taklah betul-betul off-road, hanya soft road macam ni lah. Kita pergi trekking, budak-budak buat endurance riding dekat Terengganu punya endurance park ni. Tengah ambil gambar trekking budak-budak dengan kuda kat belakang, nampak? So kat sini pasir ni loose lah, dan ada yang lembut sikit. So dalam keadaan macam ni, kereta SUV macam tak ada sangat isu sebenarnya, pasal kereta biasa pun boleh melaluinya. Cuma kalau hari-hari kata mungkinlah jalan ni basah sikit ke, mungkin ada sikit kerisauan. Kalau kadang-kadang macam tu, berapa kerap kita laluinya. Macam pada saya secara kebiasaannya memang tidak menjadi masalah lah sebenarnya. Dengan itu saya boleh katakan bahawa sistem pacuan all-wheel drive tu tidak diperlukan oleh kebanyakan pembeli. Tetapi kalau nak, awak kena pilih option yang diesel 2.2 liter. Jadi yang option diesel ni pada saya ialah satu option yang cukup bagus. Of course harganya banyak jugalah berbeza. Kita tengok dari segi harganya untuk kereta ni, bila kita tengok yang diesel tu, dia bermula pada 200,000, 212,000 lah. So perbezaan antara 2.5 petrol high yang 199 kepada diesel 212 banyak juga, 12,000. Kalau awak tak memerlukannya, jangan ambil. Tapi untuk all drive memang sesuai dengan diesel lah, pasal dia menawarkan penjimatan. Kalau tidak kan dia punya fuel consumption mungkin tak begitu cantik sangat lah. Apapun, kalau ada boleh pilih, mungkin awak nak pilih yang diesel tu. Tapi diesel tu datang dengan interior high, jadi dia punya dalam tu ada captain's chair dengan kabinet kat tengah-tengah tu, ataupun center console armrest untuk barisan kedua. So dia punya pilihan untuk kursi bench seat tak ada. Mungkin kalau nak, mungkin kena minta dengan Mazda, dan pastikan pasanglah bench seat tu untuk barisan kedua tu. Tapi yang kereta standard datang high dengan captain's chair. Skor, okey lah, time untuk kita bagi skor untuk kereta ni. Segi reka bentuk luar, saya rasa cantik, 7.5. Dari segi reka bentuk kabin, saya tolak sikit, pasal gelap sangat lah. So saya tolak daripada 7.5, saya tolak jadi 7. In terms of practicality, yang 6-seater ni, kalau awak family kecil, terbaik. Saya rasa ini pilihan yang termantap sekali lah. Dan kat belakang ada individual seat, kurang sikit dia kecoh bergaduh dia tu kan. Tapi kalau keluarga besar sikit, kena ambil yang bench seat lah. So ada option banyak. So yang itu kita kena bagi Mazda a bit of thumbs up lah, pasal dia bagi option. Selain daripada yang bench seat barisan kedua, captain's chair barisan kedua, dan juga ada satu yang mewah punya barisan kedua, di mana ada large center armrest.
antara dua kursi tu. Jadi dia jadi rasa macam sedikit macam limousine lah. So di situ saya rasa option yang dibagikan oleh Mazda tu menjadikan ini produk yang mempunyai pelbagai capaian untuk pasaran lah, dan di mana saya boleh bagi dia juga 7.5. Dari segi pemanduan lah, kereta ni memang saya tak ada komplain sangat lah. Dia punya cara dia deliver power, of course it's not a very powerful engine, so tak adalah kita nak expect dia punya too much top steer ke apa ke. So everything is just nice, just right, and the car feels solid and settled in most driving condition. Kali ni kita pergi ke Pantai Timur, tak ada hujan, tak ada apa, cuma kita travel waktu malam lah. Travel waktu malam means kita tak pergi laju sangat, so saya tak ada nak cerita tentang really high speed driving ke apa ke. But as a family car, really no complain. Dan bila kita lalu jalan belakang, corner-corner pun really no complain. This car can put down the power just nicely. Cuma because it's a big car sikit so bila kita step on the gas tu, dia akan downshift mungkin sampai 2 gear, so the engine will rev up. Tapi nasib baiknya kotak gear ni dia okay. It's fine with working hard, and also the engine tu dia tak complain sangat. Dia bunyi dia sedap bila kita push dia so that makes it a nice car to drive and push quite hard lah. So there's not really a complaint kat situ lah. So in terms of the driving dynamics, saya boleh bagi dia 7.5. Fuel economy okay je, 6.5 lah fuel economy. Harga dia pun, value for money dia, it's not really fantastic value for money, because you can get something similar yang besar lagi, Kia Sorento ataupun apa lagi 7 seater. Mungkin minta ambil Nissan X-Trail yang 7 seater punya. So ada banyak option. So dia punya harga dia ni taklah begitu kompetitif sangat. Tapi of course Mazda memang tengah place jenama dia sebagai jenama premium So kalau kita rasa harga dia mahal sikit tu, memang sengaja dia nak macam tu lah. Jadi oleh sebab itu juga saya nak kata dia nya fantastic value for money, tidak. So saya bagi dia 6.75 in terms of the value for money. But of course what you are getting is a premium product. Memang rasa premium lah, although it's a Japanese product, and especially noticeable in terms of punya ride comfort and dia punya driving dynamics dia. Jadi secara keseluruhannya Mazda CX-8 yang ni variant yang kita dapat ni ialah 2.5 mid-high Jadi sebabkan dia mid-high tu, awak nampak kat belakang barisan kedua tu kursi tu berasingan Dan pada harga 184,000 ni is a fair price macam saya kata tadi. Dan saya rasa ianya satu option yang terbaik untuk mereka yang mahukan kenderaan besar tapi sebenarnya tak ada anak ramai pun, anak dia mungkin 2 orang aja, dan dia boleh duduk kat belakang tu berdua lebih selesa. Dan kursi ketiga tu hanya occasional lah, bila nak bawa mungkin kawan-kawan anak-anak keluar ataupun keluarga yang datang melawat. Dan this is actually a nice option lah untuk dia panggil mid-plus, mid-high, saya kata mid-plus. Dan oleh itu it's a model yang ada wide range of availability lah. So kalau you memang keluarga besar, kena ambil yang mid. Yang keluarga kecil dan mahukan sedikit kemewahan, mid plus. Dan kalau awak nak gunakan kereta ni dengan pemandu, kena boleh ambil high, pasal kat belakang tu dah rasa macam limousine, bila tolak kursi habis ke belakang. Dan kursi barisan ketiga pun boleh duduk dengan agak selesa. Saya pun boleh duduk dengan agak selesa apabila saya tolak kursi barisan kedua tu ke depan sedikit lah. Dengan cara itu saya boleh duduk dekat belakang dengan masih ada sedikit ruang di hadapan lutut saya. So it's a very versatile car. Cuma pilihlah harga mana yang sesuai. For me, pilihan saya personally, saya nak yang mid saja, yang itu yang base model, pasal nak kursi maksimum. Awak terpulang pada masing-masing. Okey, sampai situ saja review kita hari ini. Kalau awak tengok sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan tolong tekan butang like kalau awak suka, dan kalau belum subscribe, baru first time datang, tolong tekan butang subscribe, bantu kita untuk hasilkan lebih banyak video begini. Dan juga kalau boleh tekan butang loceng lah, supaya anda dapat maklumat terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.